Assalamualaikum. Nama saya Nadia. Saya akan menerangkan mengenai istilah sembelihan. Istilah yang pertama ialah al-zakah, iaitu mengalirkan darah dengan memutuskan urat leher pada haiwan sembelihan. Selain itu, al-zakah ialah mengeluarkan roh haiwan dengan cara yang disyariatkan untuk menjadikan dagingnya halal bagi orang Islam. Istilah yang kedua ialah al-aqr, iaitu pada haiwan yang tidak mampu dikuasai disertai dengan niat untuk menyembelihnya dengan nama Allah, seperti haiwan yang diburu, liar atau terperangkap. Sembelihan bermaksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan benda yang tajam selain kuku, gigi dan tulang dengan tujuan memakan dagingnya. Selain itu, semua binatang yang halal dimakan hendaklah disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan, kecuali ikan dan belalang kerana tidak perlu disembelih. Hukum sembelihan adalah wajib kecuali ikan dan belalang. Semua daging yang halal adalah haram dimakan kecuali dengan penyembelihan yang mengikut syarak. Daging haiwan yang tidak halal tidak disembelih mengikut syarak, ia akan menjadi bangkai, dan haram memakan bangkai haiwan kecuali hidupan laut dan belalang. Hukum sembelihan adalah wajib kecuali ikan dan belalang. Semua daging yang halal adalah haram dimakan kecuali dengan penyembelihan yang mengikut syarak. Daging haiwan yang tidak halal tidak disembelih mengikut syarak, ia akan menjadi bangkai, dan haram memakan bangkai haiwan kecuali hidupan laut dan belalang. Seterusnya, bentuk sembelihan terbahagi kepada dua, iaitu sembelihan iktirariah terpaksa dan juga ikhtiyariah pilihan. Bagi iktirariah adalah sembelihan ke atas haiwan yang tidak mampu dikuasai atau tidak mampu disembelih di leher, seperti contoh kijang liar, lembu yang jatuh dan juga lembu yang terperangkap di dalam perigi. Bagi ikhtiyariah pula adalah sembelihan ke atas haiwan yang jinak atau mampu dikuasai yang terbahagi kepada dua, iaitu al-nar dan al-zab. Bagi al-nar adalah sembelihan yang memotong bahagian anggota badan paling bawah bahagian leher haiwan yang berdekatan dengan dada dengan memutuskan halkum, mari dan juga wajdain. Ini boleh dilakukan ketika haiwan berdiri dan satu kakinya diikat, seperti contoh haiwan adalah unta. Bagi al-zab pula adalah sembelihan yang memotong bahagian paling atas leher yang berdekatan dengan kepala serta memutuskan halkum, mari dan wajdain. Contoh haiwan adalah seperti lembu, kambing dan juga ayam. Seterusnya, bagi jenis sembelihan terdapat 5 jenis, iaitu pertama adalah sembelihan biasa, iaitu sembelihan harian. Kedua, sembelihan wajib dam, iaitu ketika dalam ibadah haji. Yang ketiga, sembelihan wajib nazar, iaitu sembelihan yang dilakukan kerana telah berjanji melakukan ibadah. Yang keempat adalah sembelihan sunat kurban, iaitu sembelihan yang dilakukan pada hari tasyrik musim haji. Yang terakhir adalah sembelihan sunat akikah yang dilakukan ketika kelahiran anak. Seterusnya, ini adalah dalil sembelihan yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakai bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir, dan daging babi termasuk semuanya, dan juga binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Assalamualaikum, nama saya Nurisha Zuani binti Badrul Nizam. Nombor pendaftaran saya ialah 17 di UP.
menerangkan mengenai syarat-syarat sah sembelihan. Syarat sah yang pertama ialah penyembelih merupakan orang Islam. Yang kedua ialah hendaklah dengan niat sembelihan. Yang ketiga ialah putus harkum iaitu salur pernafasan dan urat marih iaitu salur makanan. Yang keempat ialah alat sembelihan terdiri daripada benda tajam kecuali kuku, gigi dan tulang. Yang kelima ialah haiwan itu halal dimakan. Yang keenam ialah haiwan itu masih hidup. Yang ketujuh ialah haiwan itu mati dengan sekali sembelihan saja. Yang ke-8 ialah tujuan sembelihan kerana Allah bukan dengan tujuan yang lain. Akhir sekali ialah tidak dalam ihram haji atau umrah bagi binatang buruan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang rukun sembelihan. Yang pertama, penyembelih merupakan orang Islam atau ahli kitab, berakal dan tidak dalam ihram. Rukun yang kedua ialah haiwan yang disembelih merupakan haiwan darat yang halal. Rukun yang ketiga ialah alat sembelihan merupakan tajam dan boleh melukakan serta bukan daripada gigi, tulang atau kuku. Akhir sekali, rukun yang keempat ialah tempat yang disembelih dengan memutuskan harkum atau merih atau mana-mana bahagian. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sunat sembelihan. Yang pertama ialah membaca bismillah atau Allahu Akbar semasa menyembelih. Yang kedua ialah menghadapkan haiwan ke arah kiblat. Yang ketiga ialah dibaringkan haiwan itu di atas rusuk kirinya. Yang keempat ialah menggunakan pisau yang benar-benar tajam supaya kurang rasa sakitnya. Yang kelima ialah memutuskan pembuluh darah iaitu wajnain di kiri dan kanan leher supaya haiwan segera mati. Yang keenam ialah menyembelih dengan segera, pantas dan cepat. Yang ketujuh ialah tidak sehingga putus leher haiwan. Akhir sekali ialah tidak dilapah kulit haiwan kecuali setelah ia benar-benar mati. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nuri Hidayah binti Munir Ali. Seterusnya saya akan terangkan tentang perkara-perkara makruh semasa sembelihan. Perkara-perkara makruh semasa sembelihan yang pertama adalah alat sembelihan diasah di hadapan mata haiwan yang lain yang hendak disembelih. Kedua, menyembelih sehingga terputus leher haiwan. Ketiga, membiarkan haiwan-haiwan yang telah disembelih berlumuran darah di hadapan haiwan yang lain yang belum disembelih. Dan yang terakhir, menggunakan pisau yang tumpul sehingga boleh menyakitkan haiwan yang hendak disembelih. Seterusnya, perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa melakukan sembelihan. Pertama, setelah melakukan sembelihan pertama, jika terdapat darah yang berbaki pada pisau sembelihan, maka darah itu merupakan najis. Pisau hendaklah dibersihkan terlebih dahulu setiap kali memulakan sembelihan ke atas haiwan yang lain. Kedua, kita perlulah berada dalam jarak yang sesuai agar darah tidak terpercik pada baju. Dan ketiga, berada dalam jarak yang selamat agar pisau sembelihan tidak mencederakan sesiapa. Dan haiwan yang lain yang telah disembelih dapat diletakkan di tempat yang sesuai. Penyembelih kita adalah Ahmad Aqal bin Salul Azmi. Baik, jangan terus sembelih, pegang. Baik, pastikan bila menyembelih ini hendaklah tegak, ya. Hendaklah tegak. Tegak supaya tegang, dan kaki ni kalau boleh tegang, ya. Tegang, kenapa? Supaya urat ini uratnya supaya uratnya adalah tegang. Pastikan tegang setegang, ya. Dan sila pegang, tarik urat ni, ya. Urat ni tarik begini, ya. Urat ni tarik begini, ya. Tegang uratnya. Jadi pastikan dia tegang, tarik tegang. Ini boleh tarik tegang, ya. Jangan terlalu rendah kerana sini terdapat karung najis. Jadi di antara 2/3, ya. Ni tak tegang ni, tegang lagi ni. Tegang. Lagi tarik tegang, ya. Sinilah tarik sini, ya. Tarik sini. Ni, ya. Terus melekat ke lehernya. Jadi sini, ya. Ya, pastikan tegang, betul-betul tegang, ya. Dan dalam bentuk C, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tegang ni, tak tegang ni. Tegang, okey. Okey, ya. Bismillah. Kulit tak tegang. C lagi ke atas, lagi sikit. Tak kena urat lagi. Tengok urat tak kena. Urat belah atas tak kena. Okey, dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, belah ayam yang telah disembelih, ya. Okey, itu saja untuk kali ini. Dan kalau boleh sebelum itu biarkan ayam itu berkepak, beredar supaya darah itu keluar dan insya-Allah akan menghasilkan ayam yang fresh insya-Allah. Sebab darah-darahnya telah keluar daripada tubuh badannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan untuk sembelihan. Yang pertama,
Amalan sembelihan merupakan salah satu bentuk ibadah dan bukti perhambaan seseorang manusia kepada Allah. Kedua, kita hendaklah memperbaiki sembelihan agar tidak menzalimi haiwan lainnya hendak disembelih. Haiwan yang halal disembelih dengan sempurna, memenuhi sunat sembelihan menjadikan daging haiwan halal dan baik untuk dimakan. Maka itulah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Dan yang terakhir, firman Allah, dan makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.